Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami akan memetakan laporan tentang kajian kes lesbian, gay, biseksual dan transgender, kod subjek MPU 2113 dan subjek falsafah dan isu semasa. Dan hari ini saya akan mementahkan bersama sahabat-sahabat saya, iaitu saya Nurfarisha Edina Hamidi Fazlan, bersama Khairul Nisa Hamdan, Nur Aimin Nadirah binti Syamsul Bahari, Nur Syamil binti Abdul Latif dan Farah Najwa binti Muhammad Safri. Nama pensyarah bagi subjek ini adalah Madam Wan Rashidah Hanim binti Wan Muhammad. Pengenalan kepada LGBT. Gejala sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia semakin membimbangkan. Masyarakat kini dihimpit dengan pelbagai perkara negatif sehingga menjadikan ia sebagai satu normalisasi dalam kehidupan. Berbagai gejala sosial yang bersifat negatif semakin mengambil tempat dalam sosial kehidupan masyarakat dalam negara ini. Di antara yang paling menonjol ialah LGBT. Seksual yang menyimpang atau lebih dikenali dengan istilah LGBT dengan istilah golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender atau secara umum dikenali sebagai LGBT telah boleh masuk ke dalam masyarakat Malaysia setelah sekian lama seperti dengan kehadiran maknya, pundan dan seumpama dengannya. LGBT adalah satu perlakuan yang sosang dan diharamkan oleh agama Islam. Secara umumnya, gambaran masyarakat terhadap golongan transseksual ini seorang lelaki yang teringin menjadi seperti sifat perempuan dan perempuan yang berkeinginan untuk menjadi seperti sifat lelaki dan sering dikaitkan dengan homoseksualiti iaitu lesbian atau gay. Golongan LGBT ini terbahagi kepada dua kelompok iaitu pesakit yang memerlukan rawatan daripada pakar psikiatri dan golongan yang berjuang untuk menuntut hak asasi untuk membela hak asasi manusia untuk membela golongan tersebut. Pelbagai cara dan kaedah yang mereka gunakan untuk menarik masyarakat di Malaysia untuk bersama-sama menegakkan hak asasi manusia mereka. Justru golongan ini dilabel sebagai menyimpang dari norma masyarakat dan sering ditinggikan. Atas faktor tersebut, mereka berjuang menuntut supaya masyarakat dapat menerima dan iktiraf kehadiran golongan mereka. Okey, bagi metodologi kajian, dalam laporan ini kami telah menggunakan kaedah menganalisis laporan dengan dokumen dan berita dalam memastikan kesahihan fakta yang ada. Dengan ini, penulis kajian kami tidak akan diragui kebenarannya. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah melayari laman sesawang yang berautoriti atau rasmi berkaitan dengan perkara yang dikaji. Okey, mengikut analisis video yang kami kaji, itu apakah kesan LGBT? Setiap hari media melaporkan pelbagai berita dan peristiwa yang menyentuh permasalahan akhlak dan sosial umat Islam berkaitan dengan rogol, zina, penyalahgunaan dadah, budaya gay dan lesbian. Kajian mendapati bahawa remaja yang terlibat dengan tingkah laku bersiko mempunyai masalah mental berbanding dengan remaja normal kerana sangat terdedah untuk terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan alkohol. Selain itu, mereka juga dilaporkan mempunyai masalah berkaitan dengan sikap. Kesemua masalah ini menyebabkan mereka makin tertinggi oleh individu yang terdekat seperti keluarga, rakan-rakan serta masyarakat sekeliling sehingga menghalang kefungsian psikologikal mereka. Oleh disebabkan itu, ia mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap kehidupan LGBT kerana ia akan mengakibatkan kemurungan, putus harapan dan bunuh diri. Di samping itu, LGBT ini juga telah membawa masyarakat masalah kepada tahap kesihatan dalam negara ini melalui aktiviti yang dilakukan oleh golongan LGBT ini membawa kepada penyebaran penyakit berjangkit seperti AIDS atau HIV. Buktinya adalah berasaskan daripada yang dikeluarkan oleh Majlis AIDS Malaysia dan Yayasan AIDS Malaysia telah menyatakan bahawa peningkatan kadar HIV di negara ini secara umumnya disumbangkan oleh beberapa golongan. Tapi mengikut Majlis AIDS Malaysia bahawa jangkitan HIV secara majoritinya disumbangkan oleh golongan biseksual iaitu sebanyak 49%. Okey, larangan Islam terhadap gaya hidup homoseksual menunjukkan bahawa LGBT hakikatnya bukan sekadar masalah moral, sebaliknya mencemarkan Islam sebagai agama yang suci. LGBT adalah suatu amalan yang dilarang secara jelas sama ada di dalam Al-Quran dan hadis. Pengiktirafan kumpulan LGBT dan membenarkan perkahwinan sesama jantina akan menimbulkan kekeliruan dalam kehidupan sosial umat Islam. Apatah lagi kebanyakan pensyariatan Islam juga mempunyai kaitan dengan fitrah seperti aurat, perkahwinan, keturunan dan faraid iaitu pembahagian harta pusaka. Golongan pendidik dan pemimpin masyarakat juga memberi maklum balas bahawa gejala keruntuhan akhlak dan budaya songsan dalam umat Islam berada pada tahap yang membimbangkan.
Yang seterusnya ialah hujah dan dalil. Islam adalah agama yang teratur dan sistematik. Ia menyusun cara hidup manusia dengan sebaik-baik aturan, sama ada melibatkan hubungan manusia dengan Allah ataupun hubungan manusia dengan manusia lain. Praktikal hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ini secara jelas adalah untuk masalah ummah, mengajak kepada kebaikan dan menolak sebarang bentuk kemungkaran. Allah SWT sebagai pencipta telah menetapkan satu peraturan hidup yang selari dengan fitrah manusia dan hakikat jiwa mereka. Namun begitu, mutakhir ini terdapat satu kecenderungan seksual yang dilihat semakin agresif dan jelas menyongsong daripada peraturan fitrah yang ditentukan oleh Islam. Kecenderungan ini diterjemahkan dengan satu ungkapan ringkas iaitu LGBT. Pembedahan untuk menukar zina sama ada daripada lelaki ke perempuan atau perempuan ke lelaki adalah jelas bersanggah dengan hukum syarak. Perbuatan ini adalah haram kerana ia semata-mata mengikut hawa nafsu dan mereka tidak mensyukuri nikmat kejadian diri serta mereka termasuk dalam kategori mengubah kejadian Allah seperti di dalam surah An-Nisa ayat 119 serta di dalam hadis juga Nabi melaknat orang lelaki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki dalam riwayat Al-Bukhari. Okey, seterusnya adalah cara penyelesaiannya. Isu LGBT ini harus segera dilupuskan kerana kita sendiri tahu bahawa negara kita Malaysia merupakan sebuah negara yang Islam. Jika isu LGBT ini masih berluasa, ia akan mencerahkan lambang sesebuah negara Islam tersebut. Jadi di sini kita ada beberapa cara yang boleh kita ambil pakai untuk membantras isu LGBT di negara kita. Antaranya kita harus menggunakan dengan cara pendekatan agama, dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama di masjid atau surau, forum-forum agama di televisyen. Dengan cara ini, pihak penceramah boleh ketengahkan tentang topik LGBT, dedahkan tentang dosa-dosa mereka yang terlibat dengan LGBT. Dan boleh juga kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang menerangkan tentang betapa Allah memurka golongan yang merubah fitrah asal mereka ke sesuatu yang diharamkan. Seterusnya, pendedahan dari sekolah. Guru-guru boleh mendedahkan isu LGBT ini kepada murid-murid seawal di sekolah-sekolah rendah atau sekolah menengah supaya mereka dapat membezakan bahawa mendapat kesedaran dari awal lagi tentang bahaya jika terlibat dengan golongan LGBT ini. Didedahkan kepada mereka bahawa isu LGBT ini adalah aktiviti yang negatif dan tidak sihat untuk diri sendiri dan ia akan juga memberi kesan yang buruk kepada individu itu sendiri serta keluarga, masyarakat dan juga negara. Di samping itu, peranan ahli keluarga juga sangat penting dalam membantu menangani isu LGBT ini kerana keluarga itu sendiri merupakan ahli yang terdekat dengan individu tersebut. Ahli keluarga boleh memberi nasihat dengan baik kepada mereka untuk sarankan kepada mereka untuk berjumpa pakar kaunseling, pakar motivasi atau berjumpa dengan doktor psikiatri. Jika mereka berkeras untuk tidak mahu pergi, pihak keluarga boleh memujuk mereka dan membawa mereka sendiri pergi berjumpa dengan pakar. Golongan yang terlibat dengan LGBT ini sebenarnya mungkin bukan kerana sifat ingin tahu mereka semata-mata. Kemungkinan kerana gangguan dari orang sekeliling yang menjadi asbab terganggunya emosi mereka sehingga membuat mereka menjadi depresi, tekanan emosi dan sebagainya. Pembincangan pada kes ini, hasil kajian ini dirumuskan kepada kandungan kajian yang ingin dicapai dalam menyatakan perspektif isu LGBT secara keseluruhan. Perbincangan dimulakan dengan sejarah ringkas tentang kewujudan golongan LGBT. Seterusnya diteruskan dengan apakah kesan kepada individu yang sudah tergolong dengan golongan ini serta bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan disudahi dengan kesimpulan yang pekaji dapat simpulkan daripada permasalahan yang berkait dengan LGBT. Akhir sekali, kesimpulannya adalah LGBT ini boleh dikatakan sebagai golongan songsa yang menyalahi undang-undang. Walaupun diterima di luar negara, namun LGBT ini tidak sesuai diamalkan di Malaysia. Hal ini kerana dalam sebuah negara Islam seperti Malaysia, isu-isu dan berita yang bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti isu LGBT adalah isu yang tidak akan mendapat tempat yang dominan dalam laporan akhbar di Malaysia. Tambahan pula, sebahagian daripada penduduk Malaysia menolak LGBT kerana ia dianggap tidak bertamadun dan mampu memberi kesan negatif kepada diri dan masyarakat. Jelas menunjukkan bahawa setiap pihak perlu bersatu dalam usaha membantu pemulihan komuniti LGBT di Malaysia. Fenomena LGBT di Malaysia mestilah ditangani secara serius walaupun secara dasarnya perlakuan LGBT ini tidak dapat diterima berdasarkan paduan Al-Quran dan Al-Hadis.
Namun ia tidak menafikan hak golongan ini kita perlu dibimbing dan dinasihati mereka. Pendekatan ini adalah selaras dengan prinsip dakwah dalam Islam agar memberi peluang kepada mereka yang melakukan dosa dan maksiat untuk memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, isu LGBT ini haruslah dielakkan dan dibanteras dalam kehidupan rakyat Malaysia. Baiklah, maka sampai di sini sahaja pemenangan kita tentang laporan LGBT ini. Sekian, terima kasih.